Assalamualaikum semua anak-anak Panglima. Minggu ini kita belajar satu tajuk baru iaitu Unit 8 Bingkai Gambarku. Baik, kita telah selesai dengan tajuk Bumi Cikgu Aku Mekar. Alhamdulillah, ramai juga anak-anak yang sudah menghantar karya. Pada yang belum menghantar karya dan mahu menghantar karya masih boleh berbuat demikian. Baik, untuk tajuk ni berada dalam buku teks kita di muka surat 66. Okay, surat 66. Baik, kita teruskan. Baik, dalam tajuk ini kita akan belajar standard kandungannya ialah membimbing murid memahami maksud titisan berdasarkan karya titisan yang ditunjukkan serta membimbing murid menginterpretasikan bahasa seni visual iaitu jalinan warna, kepelbagaian, harmoni pada contoh karya. Baik, setiap karya tu ada beberapa elemen bahasa seni visual yang perlu ditekankan. Baik, objektif atau kriteria kejayaan kita pada minggu ini adalah murid-murid dapat memahami bagaimana menghasilkan teknik titisan. Titisan tersebut merupakan satu teknik yang kamu akan pelajari. Jadi, kamu tahu bagaimana untuk menghasilkan teknik titisan tersebut adalah objektifnya. Manakala kriteria kejayaannya adalah murid dapat menyenaraikan 3 daripada 5 media yang boleh menghasilkan titisan dan perbezaannya. Kita akan pelajari nanti beberapa media yang berbeza dan apa kesan apabila media tersebut digunakan. Okey, baik-baik. Ini adalah pengenalan untuk tajuk ini. Titisan dihasilkan dengan menggunakan lilin, krayon dan oil pastel yang dititiskan secara bebas untuk mendapatkan kesan titisan yang pelbagai. Baik, untuk tajuk ini kita tidak menggunakan corak secara terancang. Maksudnya titisan tersebut tidak perlu dirancang ataupun disusun ikut kotak dan sebagainya. Sekarang ni kamu menghasilkan titisan yang bebas. Jadi secara bebas. Okey. Bila kita membuat secara bebas, titisan tersebut pelbagai. Okey. Seterusnya, warna gelap seperti hitam atau biru tua digunakan sebagai warna akhir untuk menimbulkan kesan titisan lilin. Okey. Kalau kamu gunakan lilin lah. Okay, kalau kamu gunakan oil pastel lah. Kalau kamu gunakan crayon lah. Okey. Maksudnya warna yang gelap tu sebagai akhir kepada untuk menghasilkan karya tersebut. Okey. Dan titisan tersebut akan dikikis untuk menimbulkan warna pada karya tersebut. Baik, cikgu ingin tunjukkan beberapa contoh bahan yang boleh dititiskan iaitu lilin. Okay. Lilin ni kamu biasa gunakan jika rumah kita blackout. Okay, rumah kita blackout atau tiada elektrik, kita menggunakan lilin sebagai cahaya untuk menerangi rumah kita. Okay, kalau musim raya, murid-murid gunakan lilin untuk main macunnya. Okay, baik. Lilin biasa senang, mudah didapati. Okay, di kedai-kedai runcit pun ada. Okay. Kedua, kita gunakan crayon. Kita boleh gunakan crayon. Okay, crayon ni salah satu sebenarnya bahan warna. Okay, bahan warna. Tapi crayon ni sebenarnya dibuat daripada minyak. Sebab tu bila kita titiskan dia akan cair. Okay, bila kita bakar dia akan cair. Okay, bila kita titiskan, bila kita bakar dia akan cair. Bila dia cair dia akan menghasilkan titisan. Titisan berwarna lah kerana dia mempunyai banyak warna. Yang seterusnya adalah oil pastel. Okay, oil pastel jenama pancung ni kamu biasa gunakan kan? Okay. Baik, oil pastel juga seperti crayon tetapi warnanya lebih lembut. Dia punya maksudnya hasil dia lebih lembut, kesan dia lebih lembut. Dan kalau kita pegang oil pastel ni juga dia mudah patah, okey? Dia mudah patah dan berhabuk. Okey, baik. Ini 3 bahan yang mudah didapati untuk kamu gunakan bagi menghasilkan karya pada minggu ini. Baik, cikgu akan kongsikan beberapa info atau tips yang kamu boleh gunakan untuk menghasilkan karya kamu dengan lebih baik atau lebih cantik. Okey, tips-tips ini boleh kamu gunakan. Okey. Di antaranya ialah nombor 1, warna biru dan warna hijau merupakan warna sejuk. Ini adalah memang fakta lah ya. Okey. Warna biru dan hijau merupakan warna sejuk dan biasa kita lihat pada alam sekitar. Contohnya warna biru kita lihat pada laut, sungai, awan. Okey. Manakala hijau pula kita lihat pada pokok, daun, okey, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan ya. Okey, dua warna ini adalah warna sejuk. Jika kamu tahu manakala warna panas pula adalah contohnya warna merah, kuning dan jingga. Itu adalah warna panas. Okey. Baik, kedua, harmoni rupa terhasil daripada titisan yang mempunyai saiz dan warna yang hampir sama. Okay, kita tidak mengukur ataupun kita tidak membuat acuan untuk menghasilkan titisan ini, tapi kadang-kadang titisan tersebut hampir sama.
Okay, bila kita titiskan dengan jarak, ketinggian, dengan cara yang berbeza, titisannya hampir sama. Jadi bila hampir sama dan berulang-ulang, itu akan menimbulkan harmoni. Okey, ketiga, kepelbagaian warna memberikan kesan yang menarik pada hasil karya. Maafkan cikgu kerana ada silap sikit ejaan tu, yang tu. Okey. Baik, seperti yang kita tahu, dalam dunia ini ada pelbagai warna. Okey, biru, merah, hijau, kuning, ungu. Okey. Jadi bila warna yang awak gunakan banyak warna pada karya awak, jadi dia akan menimbulkan daya tarikan serta karya awak akan lebih menarik. Okay. So awak boleh pilih beberapa warna, awak tak kisah, boleh guna banyak warna pun tak apa. Okay. Dan yang terakhir, jalinan tampak pada hasil kerja titisan tersebut dapat mewujudkan kesan titisan yang pelbagai warna. Itu dinamanya jalinan. Okay. Baik, jalinan ni bila kita titiskan lilin atau krayon atau oil pastel pada sesuatu permukaan, dan bila dia kering dia akan menimbulkan jalinan. Bila kita rasa, kita dapat rasa ada permukaan. Okey, dia ada permukaan, tekstur dia wujud satu permukaan baru. Jadi itulah jalinan tampak namanya ya. Cikgu harap awak boleh gunakan empat info atau tips ni untuk awak menghasilkan karya yang lebih kreatif dan lebih baik. Kemudian kedua, karya dihasilkan dengan beberapa lapisan menggunakan media basah. Media basah macam seperti cikgu cakap tadi, warna air, cat boleh, dakwat boleh. Okey, menggunakan media basah, kemudian diletakkan pula dengan lilin. Pelbagai warna. Okay. Terdapat perbezaan, setiap karya ni ada beza dia. Okay, media basah, media kering. Contoh media basah seperti cikgu cakap tadi, warna air, cat ataupun dakwat. Manakala media kering, contohnya pensel warna, krayon sendiri adalah media kering, dan oil pastel juga adalah media kering sebenarnya. Okey. Okey, mari kita teroka apa yang bahan dan media yang akan kita gunakan untuk menghasilkan karya minggu ini. Okey, baik, kita lihat seperti yang cikgu nyatakan tadi, lilin. Okey, di sini dinyatakan ada 5 contoh bahan yang boleh menghasilkan titisan, iaitu lilin. Lilin pelbagai warna. Lilin pelbagai warna tu maksudnya seperti bila kita sambut hari lahir, ada lilin yang kita dapat tu ada warna merah, kuning, pink dan sebagainya. Ataupun lilin batik. Lilin batik ni apabila menghasilkan batik, mereka gunakan lilin ni untuk mencanting. Ya. Dan keempat, krayon seperti yang tadi telah cikgu tunjukkan, dan yang terakhir adalah oil pastel. Baik, 4 bahan adalah mudah untuk dicari. Lilin pelbagai warna, krayon atau oil pastel. Okey, lilin batik tu agak sukar untuk dicari, tak perlulah. Jadi murid-murid gunakan bahan yang kamu dah ada, ataupun kalau kamu nak beli pun yang mudah kamu dapat. Baik, kamu boleh lihat apabila kamu menghasilkan titisan menggunakan bahan-bahan tersebut, kesannya sangat berbeza. Okey, lilin. Contohnya lilin menghasilkan titisan lut sinar, maksudnya bercahaya atau berwarna putih. Lilin berbagai warna pula menghasilkan titisan berbagai warna. Merah, kalau lilin tu warna merah, cairannya warna merah, titisannya warna merah. Kalau lilin tu warna biru, titisannya warna biru. Okey. Manakala lilin batik pula menghasilkan titisan berwarna kuning keemasan. Okey, ini agak unik lah, kerana lilin batik ni dia memang dihasilkan daripada bahan yang berwarna kuning. Okey, sebab tu digunakan untuk menghasilkan batik. Okey, keempat, krayon. Krayon ada pelbagai warna. Jadi dia menghasilkan titisan pelbagai warna, dan krayon bahannya adalah mudah cair. Bila dibakar dia cepat cair. Jadi bila jika anda menggunakan krayon, kamu kena berhati-hati, cepat-cepat titiskan. Ya. Dan yang terakhir pula ada oil pastel. Oil pastel menghasilkan titisan pelbagai warna kerana ada banyak warna lah, dan bahan pun mudah cair, sama seperti krayon. Okay. Jadi kamu boleh menggunakan 5 bahan ni atau 2 atau 3 untuk menghasilkan karya kamu.
Okey, ingat ya, keselamatan perlu dijaga, dititik beratkan semasa kamu menitiskan lilin tersebut. Ia panas dan harap kamu berhati-hati. Baik, seterusnya mari kita bahas warna yang kita dapat gunakan, okey, sebagai asas ataupun dasar kepada titisan tersebut. Okey, pertama cat air. Macam saya cakap tadi lah, cat air tu watercolor. Okey, yang pakai tube tu cat air. Okey, cat air lebih cair. Lebih cair bila kita gunakan, bila kita mewarna pun dia lebih cair. Warnanya tidak begitu terang. Jadi apabila dititiskan dengan crayon ke dititiskan dengan lilin, dia akan menghasilkan kesalut sinar. Seperti pada contoh tersebut. Okey. Kedua, jika menggunakan cat poster. Cat poster pula dia adalah warna yang sangat terang. Okey. Cat poster tidak perlu menggunakan air yang banyak dan menghasilkan warna yang legap. Legap tu maksudnya warna yang tidak tembus cahaya. Jadi warna dia pekat dan jelas. Okey, itu adalah legap jika menggunakan poster. Okey. Ketiga, jika menggunakan oil pastel. Oil pastel seperti kita tahu, dia merupakan warna seperti crayon tetapi lebih lembut. Okey. Dan apabila kita gunakan oil pastel sebagai dasarnya, dia akan menghasilkan kesan lembut dan legap. Ya. Sama seperti poster juga, dia jadi legap. Okey, keempat, pensel warna. Pensel warna sangat mudah untuk kamu dapati kerana saya rasa, cikgu rasa semua murid ada pensel warna. Okey, pensel warna juga menghasilkan kesan yang legap. Dan yang terakhir adalah dawa hitam. Dawa hitam ni biasanya orang gunakan untuk mengisi refill ink. Refill ink ataupun jika orang menulis kaligrafi Cina tu mereka menggunakan dawa hitam. Dawa hitam ni dia sebenarnya harganya murah. Masa cikgu belajar dulu cikgu gunakan dawa hitam. Tapi dia baunya tidak berapa sedap. Okey. Okey, baik. Dawa hitam pula menghasilkan warna hitam dan gelap. Yalah, warna hitam mestilah gelap. Okey, setakat ni cikgu harap kamu faham sekiranya kita menggunakan media warna dan media titisan yang berbeza, hasilnya berbeza. Baik, selesai saya memberi penerangan tadi, pengenalan, info serta kita teroka beberapa bahan untuk kita menghasilkan karya. Jadi tugasan ada pada minggu ini adalah yang pertama, cikgu minta kamu menyalin nota slide yang bertajuk pengenalan, info, galeri titisan. Seperti yang ada pada slide cikgu tadi. Okey. Cikgu harap kamu dapat salin tajuk-tajuk tersebut di buku tulis kamu. Dan tugasan kedua kamu hari ini adalah hasilkan dua contoh penerokaan anda menggunakan bahan dan media warna yang berbeza. Hasilkan pada kertas putih atau kertas kecil sahaja. Okey. Bila sudah kering, tapak pada buku tulis. Baik. Ini contoh kertas kecil iaitu kertas A4 lah. Okey, kertas A4 ni kamu lipat dua. Kan? Jadi kamu bahagikan dua. Jadi kamu boleh menghasilkan dua ruangan untuk kamu hasilkan karya titisan yang berbeza. Ini adalah penerokaan kamu pada minggu ini. Ya. Kita belum hasilkan karya lagi tetapi kita nak teroka. Cikgu dah tengok sejauh mana kamu faham dengan penerangan yang cikgu telah tunjukkan tadi. Baik, cikgu juga akan berikan kamu video contoh beberapa bahan dan titisan tersebut supaya kamu dapat rujuk apabila kamu nak menghasilkan tugasan ini. Baik, berakhir sudah cikgu punya penerangan untuk minggu ini untuk tajuk bingkai gambarku. Jadi cikgu berharap kamu murid semua faham, dapat menyiapkan tugasan yang diberikan iaitu menyalin nota serta menghasilkan penerokaan bahan dan media. Dan kemudian tampalkan dalam buku, hantarkan pada cikgu. Jangan lupa, okey, pada minggu hadapan kita akan menghasilkan karya tersebut. Jadi, cikgu harap kamu bersedia dengan alatan dan bahan yang telah kita tunjukkan tadi untuk kita hasilkan karya dalam Google Meet minggu hadapan. Baik, sekian, terima kasih. Selamat belajar semua. Jaga diri. Assalamualaikum.